Jadi pun ikutlah petua tu. Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to Syahra Jo channel. So, apa khabar korang semua? Saya harap korang semua dalam keadaan sihat and jangan lupa jaga SOP and stay safe. Untuk konten kami, Syah akan berkongsikan beberapa kisah urban legend yang berasal daripada Korea Selatan. Ada yang menggerikan, ada yang biasa-biasa. So, tanpa buang masa lagi, jom kita start. Sesame Seed Bath ataupun orang Korea gelarkan sebagai Myeongki ataupun kosmetik sesame mengisahkan tentang seorang pelajar perempuan yang sangat obses dengan kecantikan. Pelajar ni sanggup buat apa saja untuk mendapatkan kulit muka yang cantik dan putih. One day sewaktu di sekolah, kawan kepada pelajar perempuan ni ada bagi beberapa tips ataupun petua bagaimana untuk mendapatkan kulit yang cantik dan putih mulus. Petua dia adalah seseorang tu perlu berendam di dalam air yang telah diletakkan biji-bijian ataupun sesame seeds. So, pelajar perempuan ni bila dengar macam ni dia rasa excited. Bila balik je rumah, dia terus masuk dalam bilik air dan diletakkan satu botol sesame seeds dalam bathtub dia bersama dengan air. And bila letak semua tu, dia terus berendam dalam air tu selama beberapa jam. Setelah beberapa jam, ibu kepada pelajar perempuan ni rasa pelik sebab anak dia dah lama dalam tandas tapi tak keluar-keluar lagi. Bila panggil cakap kejap, bila panggil je cakap kejap, nanti dia keluar. Disebabkan rasa tak sedap hati sebab anak dia lama sangat dalam tandas tu, ibu kepada pelajar perempuan ni decide untuk buka pintu bilik air tu. Bila buka pintu bilik air, ibu kepada pelajar ni tengok anak dia dalam keadaan histeria tengah keluarkan biji sesame seeds daripada badan dia. Waktu tu sesame seeds dah masuk dalam setiap liang pori pelajar perempuan ni dan siap dah ada akar sekali dekat sesame seeds tu. Dalam keadaan panik, pelajar perempuan ni keluarkan biji sesame seeds tu daripada badan dia menggunakan pecungkil gigi, dan kejadian ni telah membuatkan pelajar perempuan ni jadi tak waras. Yelah, cuba petua ni dengan harapan dapatlah kulit cantik, kulit mulus, tapi tak sangka benda lain yang jadi. Kalau korang dalam situasi ni, apa korang nak buat? Next story, The Slit Mouth Woman. Alright, kisah The Slith Mouth Woman ataupun Palgan Massacre, Red Massacre, kisah dia lebih kurang macam kisah kuci sakit ona yang berasal dari Jepun. Dan kisah mengenai kuci sakit ona ni, Syah ada ceritakan di video Syah yang sebelum ni, 7 kisah urban legend Jepun. Kalau korang berminat nak tengok, korang boleh je klik link di atas. Slith Mouth Woman kalau mengikut Korean version, dia lain sikit. Ia mengisahkan tentang seorang wanita yang ingin melakukan pembedahan plastik pada wajah dia. Tapi ketika pembedahan dijalankan, doktor yang bertanggungjawab menjalankan pembedahan ni tersalah potong, di mana dia terpotong tepi bahagian mulut wanita ni sampai ke bahagian telinga. Macam Joker lah kiranya muka dia. Jadi nak dijadikan cerita, The Slit Mouth Woman ni dia akan pakai penutup muka yang berwarna merah and dia akan tanya pada mangsanya, "Do you think I'm pretty? Awak rasa saya cantik tak?" Kalau mangsa jawab tak, The Slit Mouth Woman akan potong bahagian tepi mulut mangsa sampai ke telinga. Kiranya akan jadi macam muka The Slit Mouth Woman ni lah. And if mangsa dia ni jawab cantik, The Slit Mouth Woman akan buka emas dia yang berwarna merah tu and dia akan jerit pada mangsa dia, cakap yang mangsa dia ni menipu. Sambil tu dia akan kelar leher mangsa dia yang akan menyebabkan mangsa dia mati. So kiranya kat sini kalau korang cakap tak cantik, korang akan kena. Kalau korang jawab cantik pun, korang akan kena juga.
Jawab cantik tak cantik pun sama je. So, apabila bercerita mengenai plastik surgery di Korea, kisah mengenai The Stigma Woman ataupun Palgan Massacre akan menjadi topik ataupun kisah yang akan diceritakan. Next, The Elevator Murderer. Berdasarkan satu cerita, seorang pelajar perempuan bernama Haruko yang berumur 19 tahun on the way nak balik ke apartmen dia yang terletak di tingkat 14. Sewaktu Haruko dah sampai ke apartmen dia and dah masuk dalam lift apartmen dia, ketika pintu lift dah nak tertutup, ada seorang lelaki ni tiba-tiba tahan pintu lift and masuk dalam lift tu bersama dengan Haruko. Kalau mengikut cerita, lelaki ini dikatakan handsome. Sewaktu Haruko dan lelaki ni berdua dalam lift tu, masing-masing adalah berborak antara satu sama lain. And lelaki ni pun ada cakap yang dia stay level 13, which is satu level bawah Haruko. Sampai je kat level 13, lelaki ni tiba-tiba gelak macam orang gila and keluarkan pisau. Lelaki tu keluar pada lift and bila pintu lift hampir nak tertutup, dia cakap dekat Haruko, "See you upstairs, jumpa kat atas." Selepas lelaki ni cakap macam tu, lelaki ni terus lari naik ke atas menggunakan tangga dan tunggu Haruko di tingkat atas level 14. Dia tunggu Haruko di depan pintu lift sebelum membunuh Haruko. Penduduk Korea percaya bahawa kisah ini merupakan kisah benar dan disebabkan kisah inilah semua lift di Korea mempunyai button stop. Apa perasaan korang sekiranya korang yang berada di situasi Haruko? Next story, The Toilet Ghost. Toilet ghost ataupun hantu tandas merupakan antara urban legend yang famous di Korea. Cerita mengenai toilet ghost ni pun boleh dikatakan seakan sama dengan cerita urban legend Jepun which is Akamanto. Tapi menurut urban legend Korea, toilet ghost ni selalunya akan mengganggu mangsa di tandas cangkung. Toilet ghost akan mengeluarkan tangan dia melalui lubang jamban and waktu ni semua pintu tandas akan terkunci. Next, toilet ghost akan menyuruh mangsanya memilih antara tisu biru ataupun tisu merah, blue paper or red paper. Kalau mangsa menjawab merah, toilet ghost akan menyiat kulit mangsa hidup-hidup sehingga nampak warna merah daging-daging yang seakan-akan warna jubah merah. Dan sekiranya mangsa menjawab warna biru, toilet ghost akan mencekik leher mangsa sehingga muka dan badan mangsa bertukar kebiru-biruan seakan-akan warna jubah biru. Tapi sekiranya mangsa ingin melepaskan diri, mangsa perlulah menjawab tisu putih. Bila mangsa menjawab tisu putih, barulah toilet ghost melepaskan mangsanya. Seram pula nak pergi tandas. Next, Mul Grishin. Water ghost ataupun lebih dikenali sebagai Mul Grishin mengisahkan tentang wanita yang mati lemas di dalam air. Mul Grishin dikatakan tidak suka duduk berseorangan di dalam air. Jadi Mul Grishin ni dia akan tarik mangsanya yang sedang berenang dan bawa mangsanya sehingga ke dasar laut untuk menemankan dia. And kalau mengikut cerita Korea, Mul Grishin membawa maksud ungkapan seseorang yang ingin mensabotaj orang lain. Sebagai contoh, kalau aku kena pecat, kau pun kena pecat juga. Jadi macam Mul Grishin lah,
dia tak nak duduk berseorangan di dasar laut, dia akan tarik mangsa dia sekali untuk duduk dengan dia. Ungkapan ini dikenali sebagai Mulgishin Chakchon ataupun Mulgishin taktik. So nasihat Syah, air yang tenang, jangan disangka tiada Mulgishin. Last story, cockroach facial mask. Cuba korang bayangkan dekat liang pori muka korang penuh dengan telur lipas. Inilah yang berlaku pada seorang pelajar lelaki yang ingin menghilangkan jerawat pada muka dia. Pada suatu hari, pelajar ni dia terdesak sangat nak hilangkan jerawat pada muka dia. So, dia telah berjumpa dengan seorang tukang ramal. And tukang ramal ni suruh pelajar lelaki ni kutip seekor lipas di luar dan letakkan lipas tersebut di sebelah bantalnya pada waktu malam. Kiranya pelajar lelaki ni kena tidur sekali dengan lipas tu. Pelajar ni pun ikutlah petua tukang ramal ni sebab dia memang nak hilangkan jerawat yang ada dekat muka dia selama ni. Esoknya bila dia bangun, dia tengok kat cermin, memang betul jerawat yang ada kat muka dia semua hilang. So dengan perasaan yang gembira, berbunga riang, dia pun teruslah pergi sekolah dengan muka yang bersih, muka yang licin. Tapi esok paginya pelajar lelaki ni rasa kulit muka dia gatal-gatal yang sakit. Bila dia tengok kat cermin, rupanya lipas ni dah bertelur di liang pori muka dia. Kulit muka yang disangka sembuh rupanya hanya telur lipas yang menutupi liang pori muka dia. Wow. Jadi korang berhati-hatilah kalau nak ikut mana-mana petua. Okey, itu saja kisah yang dapat Syah kongsikan pada video kali ini. Syah harap korang semua enjoy. Kalau korang ada cerita yang nak dikongsikan dengan Syah, korang boleh je komen di bawah ataupun DM Syah di IG ataupun Facebook Syah. Last sekali, jangan lupa subscribe, like dan share video Syah. Sehingga kita bertemu di video yang akan datang. Bye-bye.